Baru-baru ni viral pasal poligami, isu poligami. Dan ada satu statement dekat dalam media sosial. Dia kata curang itu bukan takdir, tapi adalah pilihan. Betul ke tak betul? Ya atau salah? Dia kata curang itu pilihan, bukan takdir. Ya atau salah? Siapa cakap ya? Ia adalah pilihan, bukan takdir. Tak ya? Makcik-makcik pun tak ada ya? Jadi takdir lah ya? Kalau berlaku, tak apalah, dah takdir, buat macam mana, saya terima dalam madu saya tu, boleh? Takdir kan? Siapa yang kata takdir? Bukan pilihan. Tak ada juga. Ada? Soal. Habis tu apa jawapannya? Takdir pun tak, pilihan pun tak. Tak berani jawab, takut salah. Apa? Bini dekat belakang. Tak berani kat tangan. Baik. Hati-hati dengan statement yang viral di media sosial yang mengatakan curang itu pilihan, bukannya takdir, kerana perkataan itu boleh menyebabkan murtad. Boleh menyebabkan murtad. Rukun iman ada 6. Salah satunya beriman kepada takdir. Mengatakan sesuatu berlaku bukan kerana takdir membatalkan rukun iman yang ke-6. Benda ni berlaku tapi bukan takdir. Ini bukan takdir. Mana ada benda yang berlaku bukan takdir? Semua yang berlaku adalah takdir daripada Allah, dan itu akar dan iman kita, rukun iman kita. Kalau kita menafikan benda tu bukan takdir, bermakna kita menolak rukun iman yang ke-6. Kita hanya ada 5 rukun iman yang berbaki. Syahadah batal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu batal. Dia kena beriman kepada takdir, barulah syahadah dia sah semula. Lepas tu orang tak puas hati. Kalau macam tu senang lah, senang curang dengan orang. Lepas tu dia kata ini semua takdir Allah, jangan marah pada saya. Itu pun salah juga. Menyatakan segala-galanya adalah takdir tanpa campur tangan pilihan dan usaha kita juga adalah satu akidah yang sesat. Dalam Islam ada 2 akidah yang dilaknat oleh Rasulullah. Satu Jabariyah, yang kedua Qadariyah. Jabariyah ialah mereka yang menyerahkan segala-galanya pada takdir dan tidak mau berusaha. Qadariyah ialah mereka yang menolak takdir dan hanya menisbahkan sesuatu kepada usaha ataupun pilihan. Jadi siapa yang menafikan takdir, maka dia adalah golongan Qadariyah. Dan golongan Qadariyah, Rasulullah kata mereka ini adalah majusi dalam umatku. Allah Ta'ala dan Rasul melaknat golongan Qadariyah, iaitu golongan yang menafikan takdir. Bukan takdir, ini semua awak punya pilihan, ini semua awak punya usaha sendiri, jangan mempergunakan nama takdir. Ada pula yang segala-galanya takdir. Nak buat macam mana? Saya tak boleh kawal diri saya, hati ni Allah yang pegang. Pandai kan dia berhujah. Dah takdir, terima je lah. Kita kena hati seluas lautan. Pandai kau cakap. Kita kena terima takdir Tuhan. Ini golongan Jabariyah pula. Itu golongan Jabariyah. Yang ini pun dilaknat oleh Allah dan Rasul, kerana mereka ini menunggang nama Allah untuk melakukan kejahatan ataupun untuk melakukan sesuatu yang salah. Dia pergi curi ayam rumah sebelah, orang sebelah pun tangkap dia. Kenapa kau mencuri? Dia kata dah takdir. Kan senang macam tu. Tutup semua penjara, mahkamah semua tutup, kan? Ditangkap rasuah 10 juta. Kenapa? Ini takdir apa macam mana?
Awak nak salahkan saya, dah takdir. Kalau saya tak nak pun, tetap saya ditakdirkan untuk mengambil rasuah 10 juta, tetap juga akan bergerak pergi ambil 10 juta. Jadi Jabariyah ini adalah golongan yang menyalahkan Tuhan segala-galanya. Saya tak curang, Tuhan yang salah. Saya tak curang, Tuhan yang salah. Dia takdir begitu. Nampak? Menyalahkan Tuhan. Makcik-makcik pula, ini tak ada kaitan dengan takdir. Ini semua salah kamu. Ini pun sama juga, ni menafikan Tuhan terus. Tuhan tak ada kaitan dengan benda ni. Ini awak sendiri yang pilih untuk curang. Maka siapa yang kata curang itu pilihan semata-mata, adalah golongan Qadariyah. Nabi SAW kata mereka ini majusi dalam umatku, dilaknat, boleh jadi murtad, boleh rosak syahadah. Dan siapa yang menyalahkan Allah semata-mata, saya tak curang, ni semua takdir Allah, itu adalah golongan Jabariyah, yang mana mereka rasa mereka bebas nak buat apa-apa pun, bila kantoi kata ni semua takdir Allah. Habis itu yang betul apa? Ahli Sunnah wal Jamaah menggabungkan kedua-duanya. Jabariyah bergabung dengan Qadariyah. Tabung gerak-gerak. Tabung. Saya ada bawa tabung untuk madrasah, gerak-gerakkan. Tuan-tuan nak menyumbang boleh buat madrasah. Saya ni free untuk asnah-asnah. Jadi kami bergantung kepada sumbangan semata-mata. Sambil-sambil tu gerak-gerakkanlah tabung tu. Baik. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, kita yang nak mensahkan kalimah syahadah kita ni, kita kena ada dua-dua sekali, Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu duduk di hati, Qadariyah itu duduk di tangan. Kalau Jabariyah saja, di tangan pun Jabariyah, di hati pun Jabariyah. Kalau Qadariyah saja, Qadariyah di tangan dan Qadariyah di hati. Semua hasil saya semata-mata Tuhan tak ada kaitan. Di tangan dia berusaha dengan kudrat dia, maka di hati dia pun dia rasa tak ada kait dengan Tuhan, maka itu Qadariyah. Tapi kalau dia kata semua Tuhan belaka, tak ada langsung kait dengan usaha saya, di tangan dia pun diserah pada Tuhan, di hati dia pun diserah pada Tuhan, itu Jabariyah. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah, di tangan dia sahaja Qadariyah, di hati dia sahaja Jabariyah. Jadi usaha dia kena buat, pilihan dia kena buat, tetapi di hati dia meyakini semuanya daripada Allah. Dia meyakini Allah lah yang buat segala-galanya. Dia meyakini ini semua takdir Allah di hati, tapi pilihan dia yang buat. Macam orang meniaga, bila dia pergi meniaga, dia jual nasi lemak, dapat RM1 satu hari. Jadi dengan usaha dia dapat rezeki. Maka usaha pada tangan dia ialah dia meniaga nasi lemak. Manakala di hati dia kata melalui nasi lemak ni lah aku dapat rezeki, maka itu Qadariyah. Sebab dia langsung tak kait dengan Tuhan yang bagi rezeki dia. Dia kata aku punya usaha lah yang menjadi penyebab aku dapatnya rezeki. Semata-mata aku, usaha aku, pilihan aku, dan aku. Allah tak ada, maka itu Qadariyah. Tapi kalau Jabariyah pula, niaga nasi lemak pun dia tak nak, dia duduk rumah je. Apa sebab kau tak nak kerja ni? Tak apa, Allah dah jamin rezeki lah. Relax je, tidur, tak nak buat kerja. Allah dah jamin rezeki kita, no problem. Cukup hujung bulan orang minta sewa, tak ada duit, dia pun WhatsApp kita, pinjam dulu 100. Ini golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah, dia tak nak kerja terus, sebab dia kata Allah Ta'ala yang dah jamin rezeki dia. Begitu. Jadi yang betul, kita kena kerja, pergi buka kedai jual nasi lemak, tapi dalam hati tawakal Allah yang bagi rezeki. Kalau hari ni Allah Ta'ala datangkan customer, saya dapat untung, Alhamdulillah. Kalau hari ni tiba-tiba hujan, customer tak datang pun Alhamdulillah, ini takdir Allah, inilah yang terbaik untuk aku. Tapi usaha kita buat, pergi niaga tu. Boleh faham kan? Jadi di hati Jabariyah, semua Allah, tapi di tangan Qadariyah, semua kita.
Di tangan semua kita, di hati semua Allah. Dia tak boleh di tangan pun Allah, di hati pun Allah. Jadi kalau dalam bab curang tak curang ni, memang dia yang pilih. Dan Allah takdirkan apa pilihan dia. Allah takdirkan apa yang dia pilih. Cuba dia tak pilih untuk layan mana-mana perempuan ke contoh. Orang perempuan WhatsApp, saya bagi kat bini saya terus, biar bini saya yang jawab. Bini yang jawab. Dulu saya ada satu orang perempuan, dia selalu WhatsApp saya tanya soalan agama. Jadi saya pun tak ada fikir apa-apa lah, saya jawab lah. Kerap dia tanya, sampai kan dia dah mula tanya benda-benda yang bagi saya memalukan lah, benda-benda yang berkait dengan perempuan punya masalah darah ni kan. Macam tak ada ustazah nak tanya kan. Dia tanya saya pun dah rasa tak selesa. Lalah saya cakap kat dia, okey, tak apa, nanti saya bagi jawapan. Saya bagi kat bini saya jawab. Lepas tu dia tanya lagi, bini saya jawab. Lepas tu dia tanya lagi, bini saya jawab. Dia tak tahu kata itu bini saya jawab. Last baru saya beritahu, tadi kan bini saya dah jawab. Dia terkejut. Oh, rupa-rupanya selama ni bini saya jawab. Lepas tu dia tak tanya dah sampai sekarang. Jadi kadang-kadang pilihan kan, kita yang layan dan sebagainya, lama-lama berputiklah rasa, kan? Jadi kalau daripada awal-awal tak layan, insya-Allah tidak berlaku seperti itu. Jadi pilihan pun ya, takdir pun ya. Jangan kata ini pilihan bukan takdir, itu boleh jatuh murtad kerana menafikan rukun iman yang ke-6. Faham kan? Alright.